Okey, kalau tak ada dan kita masuk kepada hadis ni. Hadis yang kita nak baca ni hadis 31, hadis zuhud. Minggu lepas kita baca hadis 28 kan. So hari ni kita dah baca dalam 30 hadis. Dah dekat 70% dah. Sekarang dah bulan 9 kan. Next week bulan 9 insya-Allah. Habis tahun ni habislah kita baca semua ni. Yang depan ni saya tak baca lagi lah. Yang ni heavy sikit tapi semua orang dah tahu dah. Ini kita baca kemudian lah sebab ni macam common sense dah pada kita kan. Okey, hadis zuhud ni saya baca daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika saya kerjakan, ni bahasa orang Indon, kita ni saya lah. Ni terjemahan Indonesia kan. So kita pause kejap lah. So yang aku dengan saya ni kalau boleh, kalau kita doa kepada Allah, kita kena bahasa kita lah kan, nak tunjuk rapat yang kita dengan Allah kan. Macam mak kita lah. Kita sembang dengan mak kita, dengan ayah kita kan cakap aku kan. Taklah, dengan mak kita macam saya kan, Zuraidi. Tapi ada saya ada nama lain dengan mak saya, nama lain dengan abah saya kan. So sama-sama juga dengan Allah Ta'ala kan, kita tak adalah kata aku. Saya tu pun macam kasar jugalah. Kita sebut benda perkataan yang sesuai lah bila kita nak mengadu dengan Allah kan. Ni yang kita baca ni, kita baca terjemahan daripada Indonesia. Indonesia ni aku ni lembut lah bagi dia. So kita orang Melayu ni kita kena bahasa kita lah. Tunjukkanlah kepada saya sebuah amalan. Sebuah amalan yang jika saya kerjakan, Allah dan manusia akan menyintai saya. Maka beliau bersabda, zuhudlah. Ni Nabi kata. Kalau kita nak supaya manusia cinta dan juga Allah cinta, Nabi kata, zuhudlah terhadap dunia. Maka engkau, bukan kamu ni akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Maka kamu ni akan dicintai manusia. Hadis Ibnu Majah, sanad yang hasan. Ada yang sahih lah. So kita faham dulu maksud zuhud. Ini saya ambil daripada web portal Dr. siapa nama ni? Zulkifli Al-Bakri, ex-mufti kan. So kita baca apa yang dia tulis dalam web portal dia lah. Huraian zuhud, makna zuhud menurut istilah dapat digambarkan sebagai berikut. Benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Dia benci benda dunia lah, zuhud. Ini tahap tinggi ni ya. Tapi tak apa, kita baca, kita nak faham juga. Meninggalkan kesenangan dunia kerana memilih kesenangan akhirat. Tinggal kesenangan dunia ni bukannya kita jadi miskin, tak. Kita tak letak dalam hati, dalam jiwa kita dunia. Maknanya kalau ialah duit kita tiba orang kebas kan. Tak adalah kita rasa Allah menyesalnya, ya Allah, macamlah dunia ni dah kiamat. Taklah. Tapi kita sayanglah duit kita. Macam itulah. Tapi prioriti dia dekat sini, kesenangan akhirat. Hati tidak terpikat daripada sesuatu yang dikosongkan oleh tangan. Ni yang tadi saya katalah, ada benda kat tangan tiba hilang kan. Allah yang tak kirakan dia hilang kan. So kita Allah, hilang pula selipar. Hilang pula lah benda ni. So kita lah yang perasaan tu kita nak kena kikis lah, yang kita terlampau berpegang ataupun terlampau rapat sangat dengan benda dunia ni. Menghindarkan duka atas yang tiada. Benda yang dah hilang, sedih seminggu kan contohnya lah. Dan menghilangkan gembira dengan yang ada. Ada ni syukurlah. Kita gratitude dengan apa yang ada. Allah, syukurnya Allah ada tangan cik. Syukurnya Allah ada kaki kan. Tiba Allah buang kaki barulah barulah rasa syukur. Tak begitu lah, maknanya ada ni bukannya hak kita pun, hak Allah contohnya. Zuhud terhadap perkara keduniaan, zuhud pada dunia dibagi kepada 3 perkara. Percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada percaya kepada sesuatu yang ada pada diri sendiri. Maknanya apa yang kita ada ni Allah punyalah. Macam tu maksudnya. Gemar mendapat ganjaran daripada kesusahan dunia. Sebab nak pahala kan. So kita priority kita memang pahala. Lepas tu Ustaz saya kata orang yang ni dalam bab zuhud jugalah. Ustaz saya kata orang yang lihat kepada akhirat, jangkauan penglihatan yang sangat jauh, dia nampak akhirat. Maka cara hidup dia lain. Maknanya kalau orang buat susah ataupun dia tengok orang susah, dia nak tolong. Sebab apa? Ganjarannya di akhirat nanti. Kadang-kadang orang kata bodoh, teruklah orang ni, tak pandai lah orang ni. Orang yang cinta dunia sebut kan, apalah kamu ni, buat tu buat ni yang untuk kebaikan orang lain kan. Kesian kat diri kamu. Tapi orang tadi kata dalam hati lah, dia tak jawab pun sebab kenapa orang tu nak argue dengan orang yang tak faham kan. Nanti kita juga kena lagi stres kita dengan orang tu. Tapi orang yang faham tadi kata tak apalah, dalam jiwa dia nak tengok, dia nak kejar pada yang akhirat kan. Sebab apa yang dia buat tu, usaha yang sedikit, pahala sangat besar. Seperti mana yang saya sebut hadis yang Nabi kata, hadis yang ada sahih. Nabi kata saya ni lebih suka berjalan untuk tolong orang daripada solat di masjid dia, di Masjid Nabawi tu selama sebulan. Maknanya bukan solat
daripada iktikaf di masjid dia selama sebulan. So, bayangkan kita dah hari ni duduk sibuk nak kejar, nak pergi buat umrah kan pergi Madinah dulu kan, nak duduk di Masjid Nabi kan, Allah happy lah di Masjid Nabi kan, betul kan? Tapi Nabi kata tolong orang tu, tolong berjalan baru tu. Tu baru berjalan saja tak tolong lagi. Berjalan je tu baru, usaha baru. Ada kehendak untuk bangun dan berusaha untuk tolong manusia tu, lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabi selama sebulan. Oh, besar. Tapi untuk orang yang faham, dia boleh tahu yang mana emas, yang mana batu lah. Pasal dia faham tadi. Tapi untuk orang yang tak faham, dia akan nampak benda sebaliknya lah. Kehilangan harta benda ahli keluarga atau orang lain lebih daripada kegemaran mendapat kesukaan pada ketika tiada kesusahan tersebut. Siapa yang zuhud pada dunia, maka mudahlah baginya segala kesusahan yang menimpa ke atasnya. Siapa yang zuhud pada dunia ni kan atas ni kan, hadis Nabi ni kan dia kata zuhud pada dunia, zuhud pada Allah ni kan. Orang yang zuhud pada dunia senanglah, ada musibah ke apa, Allah musibah, sedihlah manusia ni kalau dia tak sedih, bukan manusia lah, jadi binatang lah pula kan. Tiba-tiba anak kita meninggal, Allahu Akbar. Sedih kan kalau kita boleh imagine kan macam tu. Ataupun rumah kita dah berusaha 20-30 tahun kan simpan duit untuk beli sesuatu yang kita suka, tiba-tiba hancur. Sedihlah kita. Kalau orang tu kata tengok pada, tiba-tiba tak say, oh kamu kena zuhud. Kan tiba-tiba orang tu kata kamu kena zuhud, tak boleh sedih, maka ada masalah dalam kita sebagai manusia. Tak waraslah orang tu kan. Tak bolehlah, maksud dia Allah jadikan manusia ni adalah kita kena bersifat sebagai manusia. Kita tak nak buang perasaan kita sebagai manusia. Kena ada lah. So, zuhud ni dalam konteks tadi, kita kena ingat. Perasaan dan sikap seseorang itu sama sahaja ketika dia dipuji dan ketika dia dikeji atau dicela. Kerana atas kebenaran yang dia lakukan. Ini dakwah ni. Bila orang dakwah, orang dakwah jangan orang puji. Ada orang puji. Orang faham dia ada orang puji orang tengah buat dakwah. Tapi kebanyakan dapat celaan lah. So, orang dapat celaannya dia cuba untuk berterusan istiqamah dalam dakwah dia. Orang yang membesarkan kemegahan dunia akan memilih pujian daripada celaan. Orang yang nak dunia ni dia suka benda yang dipuji lah. Oh, puji. Sama dalam konteks. Ini saya punya pengalaman dalam konteks. Kita kerja kan position, kita nak kejar semualah dengan gaji kan. So most probably kan kita nak kena ke depan lah macam-macam lah. So ada dalam konteks ni benda yang sangat halus lah bagi saya yang saya nampak kat situ. Orang ini selalu meninggalkan kebenaran yang tidak disukai oleh orang kerana mengharapkan orang yang tidak mencelanya. So, bila orang yang nak dakwah ataupun dia orang tegur benda yang kan kita ada speak up semua ni kan. Sekarang dah ada dah, alhamdulillah. So, kadang-kadang orang akan cela lah kita sebab kita cakap benda yang betul, tetapi yalah orang ni akan cela, mungkin dia tulis dia tulis baiklah kepada kita, tapi kat belakang dia sebab dia pun ada perasaan, dan perasaan dia pun memang melalui pengalaman hidup dia kan yang lama. Tapi sebab dah polisi ataupun budaya yang kita nak terapkan begitu, so dia kena support lah. Tapi perasaan yang sebenar dia ada kat belakang dia lah. Kita tahu dia, mungkin dia cela ataupun mungkin dia puji ataupun mungkin dia cela. Okey? So, saya ambil ayat Quran ni tentang dunia. Tapi ini saya tunjuk nak sebut tentang dunia ni betapa tak ada nilainya dunia lah maksud dia. Tapi ni bukannya nak cerita saya pun tak ada hati kepada dunia, tak. Memang setiap bulan tunggulah gaji kan. Nak sangat duit kan, sebab kita pun manusia kan, jauh lagi perjalanan kita ni, at least saya lah. Bukan nak kata orang lain tak begitu. Mana kita pun tengok tiba-tiba dapat Z Flip kan, Z Flip lah, Galaxy Fold kan, nampak kita pun orang gadget kan. Adalah kehendak kepada dunia. Cuma tazkirah ni untuk lembutkan hati saya lah dengan rakan-rakan yang lain lah, supaya kita dapat peringatan lah. Allah bagi kan apa yang Allah sebut kan. Kehendak tu memang kita ada sepanjang masa, tapi Allah bagi peringatan kepada kita supaya adalah kaedah ataupun adalah, sebab Allah yang cipta kita kan, jadikan kita adalah guideline untuk kita ikut. Sebab kalau tak ada guideline untuk kita ikut ni, habislah kita kan. Sebab tu sunnah yang sahih, Al-Quran peringatan ni untuk kita, untuk kebaikan kita selepas mati nanti kan, sebab kita nak menuju kecerdikan tu. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kehidupan dunia ni hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ni sebab lama kan. Lama. Dan sekiranya mereka mengetahui. Sebab dia kalau tengok pada ayat ni kita baca, kita kata semua orang tahu kan. Tapi orang yang maybe level tinggi sikit sebenarnya, kita kena observe kepada perangai orang tu. Walaupun dia kata, aku tahu, saya tahu, memanglah dunia permainan. Tapi kita tengok perwatakan dia tak menunjukkan dia nampak yang dunia ni permainan gurau, kan nampak macam dia ambil dunia ni macam
kehidupan dia yang kekal. Sebab dia sangat-sangat attract, sangat-sangat attach dengan dunia tu kan. So kena bezakanlah lafaz mulut nak kata kadang-kadang, tapi daripada pengalaman saya ni, saya rasa macam majority of kita lah, termasuk saya sendirilah. Kita sebut mulut lain tapi sebenarnya perbuatan kita lain. Cuma kita nak sebagai peringatan kepada kita lah. Kita cuba nak sinkronaskan dua tu. Supaya mulut sebut, oh saya ni nak menuju kepada zuhud lah, insyaAllah. Saya pun, so kita buang lah benda-benda yang pegangan kita kepada dunia ataupun attachment kita kepada dunia. Tapi jangan melampaui batas, sebab perkataan zuhud ni, geng-geng sufi, macam tengok agama lain kan, tengok macam agama Buddha, Hindu lah, yang suami dia sampai tak makan kan, sebab nak pergi kepada zuhud ni. Jangan begitu. Kita kena ada peraturan kita. Nanti kita bacalah hadis dia. Allah Azza wa Jalla berfirman, padahal kenikmatan hidup itu di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat adalah sedikit. So Allah beritahu memang sedikit je. Okay, ni saya nak sebut. Nanti saya akan cerita sikit tentang ni ayat ni. Dia ada kaitan dengan lautan ni, setitis air ni. Kita baca hadis Nabi ya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah. Bila Nabi sebut ni, demi Allah ni memang nak tunjuk besarlah, maksud dia macam orang macam Allah sebut dalam Quran ni bila dia kata wal asr, demi masa kan, maknanya bila bersumpah atas sesuatu menunjukkan benda yang nak tarik perhatian kita, dan kita kena ambil perhatian. So kena ingat, imagine Nabi sebut ni bukan intonasi yang dia kata demi Allah, tidaklah dunia, tak begitu. Bila sebut demi Allah mesti perkataan yang nyaring lah, demi Allah, macam itulah maksud dia, demi Allah, tidaklah. Maknanya penekanan yang kuat atas ayat tu, besar lah maksud dia. Bukannya orang, sebab kita baca ni flat je kan, tapi bila ada benda macam ni menunjukkan Nabi nak stress, nak fokuskan orang supaya semua dengar apa yang Nabi nak sebut ni. So ini adalah penekanan Rasulullah SAW kepada orang yang mendengar lah, masa itu sahabat Nabi. Tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelup jarinya ke laut. Yahya ni, yang sahabat Nabi yang itulah yang dengar hadis ni, Yahya ni rahimahullah memberikan isyarat jari telunjuk, lalu dia melihat apa yang di bawah jarinya. Macam ni gambar tangan ni kan, kita ambil. Saya jumpa gambar ni dalam internet. Tak ada gambar yang jari telunjuk tu. So katalah ini je air ni kan. Air ni dunia Allah sikitnya dengan lautan yang banyak. Kita baca hadis satu lagi. Lepas ni saya nak tunjuk perumpamaan dia. Saya ada buat study sikit lah. Buat study. Nak tunjuk kecilnya dunia ni. Hadis nombor 2 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir. Maknanya apa yang bukan zikir ni kecuali ni exception dia. Mana dalam ni semualah dilaknat. Takut kan? Kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya dan orang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Maksud dia, walaupun kita ada benda dunia ni, tapi kalau kita benda dunia kita buat kepada benda akhirat, maka dia berhargalah. Maknanya kecuali ni, bila ada kat sini apa-apa relationship kebendaan tu kepada akhirat, maka dia berhargalah. Tapi benda-benda yang tak ada attachment ataupun dia ada attachment dengan dunia, maka dia dilaknat lah. Sebab dia, sebab kita cerita tentang zuhud tau. Dan zuhud ni dia level tinggi sekedar. Sebab zuhud ni duduk kat level yang tinggi, dia bukan level normal, dia macam 85% ke atas lah kalau tengok scoring. Itu saya punya assumption je lah. Cuma level yang tinggi lah, katalah normal manusia dekat 50 ataupun 60 kan. So dia level tinggi sikit. So apa-apa yang ada attachment dengan dunia yang bukan kepada akhirat, maka dia dilaknat. Okey, tengok pada hadis, gambar ni saya nak tunjuk yang hadis pertama ni, yang cerita tentang satu titik kan. Ini saya ambil daripada, saya Google dalam internet tadi. Tengok satu titik, air dalam dunia ni, the world's ocean comprises of 97.3% ni, ada dalam 1.5 bilion kubik kilometer. Tadi saya ambil kubik kilometer ke kubik meter? Tak apalah, lebih kurang So yang satu drop ni macam ni liter dia, 0.00050 liter. So bila saya ambil guna Microsoft Excel lah. Microsoft Excel ni drop water 1 liter ni, berapa liter? 0.005 liter ni. Kosnya tinggal satu ni. Patutnya besar lagi ni, ada silap ni. Tak apalah, tengok. Total sea water ni banyak ni lah. Ni sama ada kilometer atau meter saya betul. Kubik ni betul lah. Tapi tengok percentage dia. Zero. Insignificant. Langsung tak ada nilai. Adalah nilai. Tapi kalau orang tu masih lagi kata banyak nilai, tak menuju kebijaksanaan lah. Tak menuju kematian lah maksud dia. Kalau tengok sini kan, dunia ni Allah tak ada nilai langsung. Kalau pergi kedai ada duit RM1 kan, katalah 0.000 whatever.
ada duit sejuta, ada duit 1,500 bilion, ada duit 1,500 bilion pun tak ada nilai berbanding dengan duit kan dunia ni maksud dia. Maksud dia nak bagi tahu dunia ni adalah langsung tak bernilai. Cuma kita ni, sebab kita ni, benda ni yang Nabi sebut, yang Allah sebut kan, sebagai peringatan kepada kita. Dan kita ni memang dibesarkan begini. Dan sahabat-sahabat Nabi ni, dia memang ditarbiah oleh Rasulullah SAW. Sehingga kan bila kita baca hadis-hadis lain, sahabat-sahabat ni, memang sangat takut lah dengan benda-benda dunia ni. Sampai ada yang, tapi ni kena imej zaman dulu lah. Sampai hadis saya baca tu, sampai sahabat kata, Nabi kata, macam makanan ataupun duit yang dia ada ni, ada sampai esok tengah hari je. Macam tu lah. Sebab dia orang ni dalam keadaan zuhud yang kira paling tinggi lah keadaan dia kan. Sebab dia orang ni lah, kerja pun kerja. Pergi memang ladang kurma. Esok dapat pendapatan lain. Lusa dapat pendapatan lain kan. Kita sebulan sekali pendapatan kita dah lain lah konteks dia. Cuma nak sebutnya, bila dia orang faham apa yang, ataupun bila dia orang dengar apa yang Nabi sebut ni, dia berikan sangat ketakutan pada jiwa dia. Dan juga seorang sahabat lain lah yang bila semasa dia nak meninggal tu, dia kata aku telah apa macam menderhakai Nabi lah, dia kata. Dan dia tu sebelum meninggal tu tak ada duit apa pun. Dia menyesal dengan dia cerita tentang duit yang dia ada yang sedikit tu. Sedikit sangat yang dia ada. Sampai tahap tu dia punya jaga lah kalau dia faham daripada hadis Nabi. Tapi dia orang ni jugalah adalah kita punya ikutan kan, sahabat-sahabat Nabi tu kan. Sebab of course lah Nabi, macam kita lah kerja, kita tunjuk benda yang paling stringent kan. Dan kita ni katalah paling stringent letak 100%. Takkanlah kita nak cerita kat orang kita letak dah level 40% je. Bila 40%, orang bawah 30%, 20%, 10% je lah kan. Dia punya ikutan dia ataupun dia punya compliance dia orang kan. Kita letaklah paling tinggi stringent dia. Memang kan rendah lah sikit bila orang nak execute tu. Dan kita tengok, oh ini macam mustahil. Tapi maknanya mustahil tu dengan faktor-faktor lain lah. Pada zaman Nabi, keadaannya dah berbeza pada zaman kita kan. So kita ingat maybe kita letak, orang kata percentage discount lah, telah 100% di zaman Nabi, mungkin zaman kita jadi 85%. So kita kena menuju ke situ lah. Sebab, kenapa saya sebut ni? Kadang kita salah faham bila macam kita cerita tentang hadis Nabi yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan, dia kata, oh kita kena rema seperti juga sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia rema seluruh harta dia. So kalau kita letak dalam kepala kita macam tu, dia akan pergi kepada pemahaman lain. Dia ingat macam sufi-sufi, pemahaman yang merosakkan akal. Bukan begitu, kita kena ingat. Sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni esok dia boleh berniaga lagi, dia ambil duit dia tu. Macam juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya baca dalam kitab Syiah An-Nubala tu, silap saya. Dalam kitab tu sebut tentang Sayyidina Umar Khattab ni, bila dia meninggal, dia banyak hutang. Dan hutang yang dia buat ni sebenarnya hutang dia bantu orang, ahli keluarga dia. Masa dia jadi khalifah ni, ramai ahli keluarga dia datang, minta duit. Dia ingat, Baitul Mal tu Umar punya. Macam sekarang ke pemimpin kita kan, duit negara pun dia ambil kan, dah jatuh hukum dah. Tapi Sayyidina Umar Khattab ni tak, dia kata duit tu bukan duit dia. Itu duit rakyat kan, dia nak bagi. Tapi dah saudara datang jauh-jauh nak minta juga duit. So dia guna duit dia untuk, dia pinjam duit, dia pinjam duit orang lain, dia bayar bagi ke orang tu. Sehingga kan dia banyak hutang sebelum meninggal. Tapi dah lah, sebelum meninggal tu, ahli keluarga dia kumpul lah duit, bayarlah hutang dia semua. So nak cerita dia macam tu lah. Nak cerita dia macam tu. Okey, pergi balik kat sini, dunia ni memang tak ada nilai kalau tengok sini. So, kita zuhud ni maknanya kita buanglah dunia kita. I mean, tak semualah, maksud dia kita menuju ke sana sebab kita punya ultimate dream adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita nak supaya Allah kita ni ikut jalan yang lurus. Jalan ni lah, jalan bukannya nak buang semua harta, tak, jalan. Kita faham, okey, saya nak ikut jalan ni. Saya tak nak letak dalam jiwa saya ni attachment dengan dunia. Saya nak sedekah banyak. Saya tengok orang yang susah, saya bagi duit, contohlah. Saya ada, tak apalah saya nak kereta tak sesuai lah dengan gaji saya, tak apa. Janji boleh buat kemari-kemari, tapi yang lebih tu saya sedekah. Macam tu lah, ada saudara saya yang sedekah, saya sedekah. Tak ada attachment sangat dengan duit ni. Duit tak bulan habis, orang luar, orang yang tak nampak, dia kata, oh teruklah kamu ni, gaji mahal. Tak kena dengan ini. Tak apalah, sebab kita nampak kepada benda yang selepas mati. Dan sebenarnya orang yang bagi sebut tu pun, dia sangka tak cerdik lah kita kan. Contohnya kan, sebab definisi dia cerdik tu bukan ikut definisi Nabi. Kita nak ikut definisi Nabi lah. Okey, kita baca lagi. Hadis ni ada 12 minit ni, insya-Allah sempat lah.
Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berjalan melewati, dia melalui satu pasar. Sementara banyak orang berada dekat dengan Nabi SAW. Beliau berjalan, dia melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya, beliau SAW bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini dengan harga 1 dirham? Tengok, bangkai kambing kan, pakai kambing. Adalah bangkai. Telinga kecil ni saya ingat mungkin nak cerita buruk lah keadaan. Mana tak sempurna lah kambing tu. Orang-orang tu berkata, kami sama sekali tak tertarik kepadanya. Apa yang boleh kami nak buat apa dengan kambing ni kan, yang dah lah bangkai kan, nak buat apa? Beliau SAW bersabda, adakah kalian mahu jika ini menjadi milik kalian? Nak ke ni kalau kita bagi percuma jadi milik sahabat-sahabat? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kami jantan ni hidup, pasti ia cacat. Ni lah telinga kecil ni kot, dia cacat tu. Kerana betul lah ni, kerana kedua telinganya kecil. Apalagi telah mati. Maknanya dalam masa hidup pun nak ceritanya, orang ni tak nak pun, walaupun dia hidup kan, kata cacat ni, kalau hidup pun, apa lagi mati kan, dengan cacat tu. Beliau SAW bersabda, demi Allah, Nabi kata, demi Allah, sungguh dunia ni lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Mana daripada orang ni duk cerita tak nak kambing tu hidup pun tak nak kan, mati apa lagi tak nak sebab cacat. Nabi kata, demi Allah, dunia ni lebih lagi Allah kata lebih hina untuk kita lah. Mana dunia lebih hina lah, sebab dunia ni juga yang bawa manusia majoritinya, boleh kata majoriti lah, ke neraka. Kan sedikit saja yang tengok orang kafir kan ramai kan, kita buat orang Islam tadi yang dulu kan Nabi kata, yang saya minggu lepas kan Nabi kata 72 dalam neraka, satu dalam syurga kan. So atas dunia lah, mana dunia lah benda tu kan, bukannya alam roh, bukan alam gaib kan, bukannya kat planet lain, dunia lah. So maknanya nak sebut sini, attachment kepada dunia tu kita cuba buanglah sedikit sebanyak. Okey, ada lagi perkataan sahabat ni, perkataan Nabi juga, perkataan sahabat Nabi juga tabi'in ni, saya baca lagi ada 9 minit lagi, insyaAllah sempatlah. Rasulullah SAW bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merosakkan dibanding dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merosakkan agama. Tengok Nabi kata, Nabi buat perbandingan serigala, sebab perbandingan ni orang boleh imagine betapa teruknya apa yang Nabi nak sebut. Tapi kalau Nabi sebut yang ni saja kan, kita jadi macam keluar masuk telinga kiri, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tapi bila Nabi buat analogi ni, maknanya teruk lah. Ambil 2 ekor serigala yang sangat lapar, sebab zaman Nabi memang kita nampak lah serigala banyak kan, sebab ada orang pelihara kambing kan. Serigala memang datang, dia nampak lah maknanya sifat. Kita tengok dalam National Geography kan, tengok yang serigala tengah ke anjing-anjing, dubuk tu kan, makan kambing, makan binatang, tengok betapa ganasnya dia orang tarik sana. Kalau tengok kat rumah tu dengan wife saya, jerit lah dia tengok, kesian lari-lari, dia suruh lari kan. So menunjukkan binatang yang kecil tu, maknanya ganas lah segala ni. So Nabi kata, imaginasi tu, ataupun kalau kita boleh imagine, Nabi nak ceritanya, lebih rosak sikap manusia, rakusnya manusia kepada kedudukan, dan juga ni, kedudukan ni jawatan lah, dan juga harta yang merosakkan agama, yang sangat merosakkan. Maknanya, benda ni tak semua, tapi majoritinya akan rosakkan agama kita. Sebab dia conflicting tau. Kalau kita faham agama, bila kita baca hadis-hadis yang banyak, benda dunia ni, harta dan juga kedudukan ni, dia akan merosakkan agama kita. For sure, confirm. Dari pengalaman saya, kalau saya tengok, memang dia tak akan jive punya. Dia tak duduk sekali. Dia susah nak duduk sekali. Sebab motivasi dia ataupun the true nature dia, intent dia berbeza, dia bercanggah. Seperti mana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, dan juga kitab saya baca tu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, siapa yang belajar agama, siapa yang faham agama, siapa yang belajar agama, confirm, nescaya dia tak akan ambil jawatan. Sebab dia ada jawatan, dia tak akan ambil, dia takut. Tetapi ni berbeza, sahabat-sahabat Nabi dulu memang dia tak nak jawatan. Tapi kena ingat tau, zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, macam governor-governor yang dilantik tu kan, dulu tak ada gaji macam kita. Macam sekarang ni kan pemimpin duit banyak kan, nampak banyak duit, senang orang nak rasuah ke apa kan. Tak. Zaman Umar Khattab lagi lah. Saya ingat lagi, Ustaz saya sebut, dia riwayat cerita Sayyidina Umar dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni di antara orang yang Muawiyah lah, radhiyallahu an, dia ni memang orang yang menyangkaui masa lah, dia memang pandai lah bab politik. Dia lantik macam sekretari dia. Dia lagi sekretari.
Masa tu Sayyidina Umar jumpa dia, Sayyidina Umar tak nak orang ada sekretari, sebab nak jumpa pemimpin, kena jumpa orang lain dulu kan, baru jumpa dengan sekretari. So Sayyidina Umar ni dia jumpa dengan Muawiyah ni, dia baling batu. Bayang, kena imagine lah dia baling batu. Maknanya dia tak nak, dia marah lah kat Muawiyah tu, dia baling batu. Kita ni macam tu lah, kawan-kawan macam kita, kawan baik kita kan, rapat-rapat. Zaman dulu ni, sebab dia orang dulu ni bukan ada jawatan pun. Sekarang ni je kita letak jawatan ni kan dengan dengan bos kita dah letak barrier yang banyak kan. Alah, in a way bagus jugalah. In other side tak bagus, tapi at least itu yang culture kita bawa sana lah kan. Bayangkanlah kita tengok Perdana Menteri, takkan kita tak main relax selamba, tak boleh lah kan. So bila saya cerita ni, maksud dia Khalifah dengan Muawiyah baling batu besar lah kan. Tapi kena imagine lah, dia orang ni memang sahabat-sahabat dulu, sama-sama membesar, sama-sama belajar dengan Nabi kan. Macam tu lah. Bila dia dapat jawatan besar, tu Sayyidina Umar ni baling batu. Muawiyah tanya, kenapa wahai Khalifah, kenapa baling batu dengan saya, tak suka ke? Dia kata, kenapa ada orang nak jumpa, kenapa ada sekretari nak jumpa dia kan? So Sayyidina Muawiyah cakap lah, dia kata tak, dekat tempat dia tu ramai orang yang nak bunuh Khalifah. Ramai orang yang nak bunuh Khalifah. Dia takut bila orang datang tiba-tiba bunuh dia kan. So dia kena ada guard lah. Tapi Sayyidina Umar marah lah. Sayyidina Umar tak suka benda tu. Tapi maksud dia betul lah. Tapi dia tak adalah suruh bagi instruction. No, jangan ada sekretari, tak ada. Dia kata jalan lah, walaupun dia marah, tapi betul lah justification daripada Sayyidina Muawiyah. So zaman dulu nak ceritanya dengan gaji rendah lah. Kena bezakan sikit. Jangan fikir zaman dulu, zaman sahabat dulu, kenapa dia orang ambil jawatan? Tak. Kena ingat. Sekarang ni jawatan ni adalah, kekuasaan ni orang mudah untuk pecah amanah kan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, zuhud itu adalah jangan terlalu gembira apabila memperoleh keuntungan, macam tu. Dan janganlah terlalu bersedih bila memperoleh kerugiannya. Maksud dia macam itulah. Kita baca ayat je dah, ada 6 minit lagi. Hasan al-Basri berkata, seorang yang zuhud adalah jika ia melihat orang lain berkata, ia lebih baik dariku. Dia tengok orang lain, dia kata, maknanya bila dia tengok orang lain, dia kata orang tu lebih baik daripada saya. Mana kita tak rasa kita ni lebih baik dari orang lain. Kita tak better daripada orang lain. Kita kata orang tu lebih baik daripada saya. Sebab perkataan ni bila dia tengok orang yang nampak lebih baik daripada dia lah kan. Takkan dia tengok orang miskin, dia kata orang tu tak lebih baik daripada dia. Memanglah pun kan. Ini menunjukkan kita tengok orang yang lebih berpangkat ataupun whatever lah, yang ataupun ada jawatan yang kita nak kejar kan, tapi dia dapat kat situ. So kita kata dia lebih baik daripada saya. Dah, that's it. Tak payahlah attach sangat dengan dunia lah, maksud dia. Wahab bin Al-Wad berkata, zuhud terhadap dunia ialah kamu tidak berputus asa terhadap apa yang hilang daripadamu, yakni kenikmatan dunia, dan tidak pula bergembira dengan apa yang kamu peroleh, yakni kenikmatan akhirat. Yang kamu peroleh kenikmatan dunia juga. So ada 2 lagi sebelum kita stop ni. Sufyan bin Unayyah berkata, seseorang yang zuhud adalah jika mendapat nikmat ia bersyukur, dan jika ditimpa musibah ia sabar. Ini orang yang zuhud. Sufyan bin Unayyah berkata, seseorang yang zuhud adalah jika dia mendapat nikmat dia bersyukur, alhamdulillah dapat nikmat. Dan timpa musibah, Allah, beratnya ujian, Allah sabar. Kan bersabar. Tapi saya sebut atas mulut je kan, orang yang melalui kesukaran tu, macam-macam ujian yang dia ada kan, dan macam-macam perkataan keluar daripada benak fikiran dia kan, syaitan pujuklah, kawan-kawan kata. So dia kena sabar kat atas tu lah. So banyak ujian atas musibah tu, banyak sebenarnya ujian yang pelik-pelik masa musibah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan. Ni Sufyan Ats-Tsauri ni tabi'in. Bukan dengan memakan makanan yang tidak enak. Mana ni saya sebut tadi. Bukanlah zuhud ni maksud dia makan pemakanan macam tu lah yang Sami tu kan. Makan nasi putih dengan garam je, lepas tu pakai baju buruk. Tak begitu. Dan kan kita tengok kalau Nabi Daud kan, yang dia mandi dekat sungai, Allah bagi dia emas, dan dia nak lagi. So kena ambil banyak hadis supaya kita faham maksud zuhud. Zuhud ni bukan maksud pakai lusuh-lusuh kan, jalan tunduk, zuhudnya dia tak begitu. Zuhud ni adalah orang biasa. Dia sesuai dengan pendapatan dia lah. Tapi tidaklah pergi kepada benda riak takabur kan. Cuma benda-benda yang mahal tu tak letak dalam hati. Benda-benda yang mahal tak letak dalam hati dia. Mungkin dia pakai coat, blazer kan. So what? Pakailah. Itu menunjukkan atas niat dia pun zuhud lah, atas kaedah yang Allah, yang agama tetapkan lah. Tapi bukanlah dia pakai tu, kalau memang dia pakai tu untuk memang melekat hati dia, dan salah lah. Macam tu. Okay, so baca yang last sekali lagi ni. Sufyan Ats-Tsauri berkata, zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan, tak berangan panjang lah untuk dunia. Bukan dengan memakan makanan yang tidak enak dan memakan perkara yang buruk. Bukannya pakai yang tak enak,
makan yang ni, bukan juga tunjuk nampak kita ni zuhud, buruk, tak begitu. Okey. Itu last perkataan tabi'in. Okey, so kita ada bersambung, kita stop kat sini dan kita sambunglah next week. Tapi next week ni kita akan baca hadis lain lah. Hadis minat ni, so tak ada soalan ke. Saya terus tangguhlah sesi tazkirah kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci wahai Allah. Dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Adir.